Baiklah, seterusnya kita berlintas langsung ke RTM Kota Kinabalu bersama Konstantin Pahlawan di sana. Silakan Konstantin. Terima kasih Norlela, salam sejahtera. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal akan membahas rang undang-undang RUU untuk menambah 13 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sabah di Parlimen pada 16 hingga 17 Julai ini. RUU itu yang akan menambah bilangan kerusi DUN Sabah daripada 60 kepada 73 telah diluluskan Kerajaan Sabah dalam persidangan DUN pada 9 Ogos 2016 iaitu pindaan perkara 14/2 Perlembagaan Negeri. Datuk Seri Muhammad Shafie yang juga ahli Parlimen sempurna yakin RUU tersebut yang hanya memerlukan majoriti mudah daripada anggota Dewan Rakyat akan mendapat sokongan ahli Parlimen. Tidak ada sebabnya mengapa kita tidak memberi sokongan kerana ia membolehkan kita dapat menambah sedikit perwakilan di peringkat negeri Sabah. Ya. Dan saya insyaAllah akan berada di Parlimen 16-17 dan saya akan membahaskan juga sebagai seorang ahli Parlimen untuk memastikan apa sebabnya kita memberi sokongan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan persidangan dan pameran minyak dan gas Sabah SOGCE kali ke-7 di Kota Kinabalu. Dalam sidang Dewan Rakyat ketiga ini, sebanyak 2 laporan berkaitan akan dikemukakan ke Parlimen iaitu laporan kajian semula persempadanan semula 2017 dan Perintah Perlembagaan Persekutuan Latihan Persempadanan Semula Sabah 2019. Pada 9 Ogos 2016, Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan pindaan kepada Perkara 14/2 Perlembagaan Negeri untuk menambah 13 kerusi DUN. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kemudian mengemukakan cadangan 13 kerusi negeri tambahan Sabah itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak namun tidak dibentangkan di Parlimen. Disember lalu, Datuk Seri Muhammad Shafie dilapor mengemukakan semula perkara itu kepada SPR dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Susulan kes pembunuhan seorang pemandu Grab Hanafi Jaafar di Tuaran 25 Mei lalu, 2 suspek kes tersebut diharapkan ke mahkamah buat kali kedua hari ini. Kedua-dua suspek, Arsid Indanan 20 tahun warga asing dan Amru Al-Ashi Japri 24 tahun warga tempatan yang diiringi anggota polis tiba di Mahkamah Magistrat Tuaran sekitar 9 pagi. Dalam sudutan kes kali kedua yang berlangsung di hadapan Magistrat Jessica Ombo Kakayon, Peguam Bela Aida Jaafar yang mewakili suspek warga tempatan memohon agar anak guamnya dibawa pegawai berkaitan untuk dirujuk ke Hospital Mesra Bukit Padang dan menjalani pemerhatian mental. Katanya pihak hospital hanya dapat melakukan pemeriksaan berkenaan sekiranya suspek tersebut dibawa ke hospital itu. Pemeriksaan juga untuk memastikan sama ada suspek berkenaan layak diambil pengakuan. Sementara itu, laporan kimia dan bedah siasat mangsa masih belum diperoleh. Magistrat Jessica Ombo Kakayon telah memutuskan 8 Ogos ini bagi sebutan semula kes. Projek pembinaan Jambatan Kedua Kinabatangan di Sukau akan dilaksana semula. Projek tersebut yang dibatalkan tahun lalu akan dilaksana kos dan pelan asal bernilai RM223 juta. Ahli Dewan Undangan Negeri Sukau Datuk Sadi Haji Abdul Rahman berkata fasa pertama melibatkan pembinaan jalan dari Sukau ke Morrisem dengan jarak sejauh 3 km dijangka siap pada Ogos 2022. Projek Sukau Morrisem ini akan dimulakan mungkin dalam minggu depan. Pencatatnya akan dilakukan juga untuk pusan yang pertama daripada pekan ini ke tepi sungai. Apabila sampai di Sungai Kinabatangan, ianya akan disambung semula untuk menyambung jambatan yang tergandala hari itulah. Datuk Sadi yang ditemui media di Sukau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai projek pembinaan Jambatan Kedua Kinabatangan. Beliau optimis pembinaan jambatan tersebut dapat memendekkan masa perjalanan ke Sandakan dan Lahadatu iaitu 2 bandar utama di kawasan berkenaan selain memberi manfaat kepada lebih 1,000 penduduk di Sukau, Litang dan Tomanggong serta kawasan sekitarnya. Pada masa sama, jambatan tersebut juga mampu meningkatkan akses perhubungan antara Sukau dengan daerah lain di pantai timur Sabah sekaligus memudahkan masyarakat memasarkan hasil pertanian.
Guru merupakan jurutera sosial yang akan menentukan kemenjadian generasi muda pada masa akan datang untuk mengisi keperluan sumber tenaga manusia. Menyedari peranan penting guru, kerajaan komited membantu para guru dalam mendidik dan membentuk anak-anak menjadi insan berguna kepada bangsa, agama dan negara. Menurut Timbalan Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Isna Raisah Munirah Majlis, kerajaan melalui Kementerian Pendidikan sedaya upaya menarik taraf profesi keguruan dari semasa ke semasa. Katanya guru-guru memerlukan kepakaran dalam pengajaran sama ada di dalam maupun di luar bilik darjah agar mampu mencurahkan ilmu kepada murid-murid dengan baik. Belah Bucak merasmikan sambutan Hari Guru 2019 dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018 peringkat Pejabat Daerah Kota Belud di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. Isna Raisah yang juga ahli Parlimen Kota Belud yakin guru mampu mendepani cabaran pendidikan masa kini yang bukan sahaja melibatkan murid, ibu bapa dan masyarakat tetapi juga ledakan teknologi terkini. Dalam majlis ini seramai 186 orang menerima sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018, 8 penerima Anugerah Hari Guru dan 7 penerima Anugerah Jasa. Pembukaan program Tugu Budaya Etnik Sabah ke-10 sempena Festival Tarian Rakyat Remaja Antarabangsa 2019 yang menyaksikan 10 sekolah bersaing dalam pusingan pertama bagi kategori etnik tradisi dan tarian kreatif di Pusat Kebudayaan Sabah di Penampang semalam akan diteruskan dengan persembahan 10 lagi sekolah rendah dan menengah yang berentap dalam pusingan kedua kategori sama malam ini. Pusingan pertama bagi kategori etnik, tradisi dan tarian kreatif dalam program Tugu Budaya Etnik Sabah melibatkan 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah. 10 sekolah terlibat ialah SK Sembulan, SK Stella Maris Kota Kinabalu, SK Pekan Nabawan, SK Sultan Sulaiman 1 Terengganu, SK Guakon Baru Tuaran, SMK Ranau, SMK Narinang Kota Belud, SMK Tawau, SMK Merpati Sandakan dan SM Maktab Sabah. Saya dari Ketua Kumpulan dari Grup Ulik Gemalai dari SK Sultan Sulaiman 1 Kuala Terengganu. Persaan kami di Sabah dan acara ini sangat gembira dan seronok, nervous dan kami takut sebab banyak saingan yang lebih kuat daripada kami. Tapi kami akan membuat lebih terbaik. Kami mau ingin buat yang terbaik lah. Sebab banyak yang mengharap sama kami lah, sekolah dan orang Sandakan. Yang lain pun sudah berpengalaman tahun lalu, jadi kami pun rasa takut lah begitu. Kami buat yang terbaik supaya kami dapat kasih kekal ini kejuaraan kami. Pusingan pertama ini yang dirasmikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Asafal P. Alian, turut dihadiri Isteri Ketua Menteri, Datin Sri Syuriani Shuaib. Sekian saja berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Norlela di Antasapuri. Norlela, silakan. Baik, Konstantin, terima kasih.